Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kesempatan pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menghidupkan suasana ingat memperingati, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Suasana untuk kita sama-sama mengenal realiti yang ada, dan kemudian sama-sama kita mempersiapkan diri kita insya-Allah untuk kita mendapatkan Islam, kita melahirkan Islam, menghayati Islam secara sepenuhnya, secara menyeluruh, secara komprehensif. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan juga, menyampaikan, memanjangkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarga baginda, pada para sahabat. Selawat dan salam kepada mereka semua, termasuklah diri kita, sehingga kepada seluruh mereka yang berjuang, yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita akan sambung daripada tajuk apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan masih lagi tentang solusi bagaimana kita hendak selamat di akhir zaman. Kita telah masuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang keempat, dan kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana, apakah dia misi utama Al-Masih Dajjal. Minggu lepas kita telah, siri yang lepas kita telah pun berbincang berkenaan dengan Al-Masih Dajjal ini, dan kita pun telah menyatakan apakah dia kekuatan yang ada pada Masih Al-Masih Dajjal ini dan apakah kelemahan dia. Dan begitu juga kita telah cuba menjangkau melalui beberapa hadis Rasulullah SAW. Kita telah cuba melihat siapa dia Al-Masih Dajjal ni, dan dia adalah merupakan pemimpin yang akan keluar, yang bukan asing dalam apa ni, kita kata dunia ini, tetapi dia merupakan pemimpin yang akan disanjung, yang diterima oleh semua orang. Dia bukan lagi datang secara mengejut, tapi dia datang secara natural, Dajjal ni. Jadi dia telah pun ada sekarang ni, jumhur pandangan mereka yang mengkaji, dia telah pun ada. Malahan kita pun mendedahkan ciri-ciri yang utama yang ada pada dia, yang berkemungkinan besar dia akan muncul bersama-sama dengan ciri-ciri tersebut, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung pada hari ini. Perkara yang pertama sekali yang kita nak ambil, saya akan pecahkan pada kuliah ini pada dua. Yang pertama sekali, apakah misi utama Al-Masih Dajjal? Apa misi utama Dajjal? Dan apakah yang dia nak capai sebenarnya, hakikatnya? Dan kemudian selepas itu, apakah pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi,
sebagai penyelesaian yang selamat kepada misi Dajjal ini. Untuk kita menghadapi Dajjal ni macam mana, apa solusi dia, apa penyelesaian dia dari kacamata sunnah. Jadi ini bahagian kedua. Bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama kita akan membincangkan tentang misi dia yang paling utama sekali. Sebenarnya dia nak buat apa? Dajjal ni nak buat apa? Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok apa sunnah Rasulullah SAW dalam nak menghadapi misi dia yang paling utama ini. Dan kalau tak sempat hari ini, kita akan buat 2 siri, hari ini dan mungkin hari Jumaat, insya-Allah, untuk kita menghabiskan tajuk di sekitar sunnah yang keempat, solusi penyelesaian di akhir zaman, insya-Allah. Yang pertama sekali, kita pun telah berbincang bahawa sebenarnya Al-Masih Dajjal ini dia tidak lari daripada kepimpinan iblis. Kepimpinan iblis. Kenapa? Kerana yang menjadi musuh utama kepada anak Adam ini, yang digambarkan dalam Al-Quran, yang digambarkan di dalam hadis-hadis Nabi, ialah iblis. Dan bagaimana Nabi SAW menggambarkan dia sebagai musuh utama, Quran menggambarkan sebagai musuh utama. Yang di sinilah kita lihat bagaimana peranannya, tujuannya, misinya sama macam mana peranan iblis. Sumpah iblis. Jadi kita nak tengok salah satu daripada apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sad ayat 82. Allah gambarkan qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Maka berkata iblis, ataupun bersumpah iblis. Dia bersumpah fa bi'izzatik, maka demi kekuasaanmu, demi kekuasaanmu, iaitu kekuasaan Allah, maka la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua mereka. Aku akan sesatkan semua mereka. Jadi kita lihat misi utama Al-Masih Dajjal bukanlah sekadar untuk mengganggu orang Islam, orang beriman. Bukan sekadar untuk nak merampas harta mereka, berperang, mereka-reka perkara yang kita katakan sebagai terpengaruh dengan dunia, takut dengan kehilangan dunia, ataupun takut dengan peperangan, takut dengan ancaman dan sebagainya. Tapi misi utama Al-Masih Dajjal itu ialah untuk menyesatkan. La'ughwiyannahum ajma'in. Bagaimana kata iblis, demi kekuasaanmu ya Allah, maka aku akan sesatkan semua mereka ajma'in, seluruhnya, daripada Adam sampailah kepada anak yang akhir sekali, yang lahir daripada sulbi ataupun keturunan Nabi Adam AS. Jadi tujuan Dajjal ialah menyesatkan. Ini satu. Jadi apabila tujuan Dajjal menyesatkan, maka segala yang dilakukan tu ke arah situ. Walaupun dia ada banyak machinery, dia ada banyak kaki tangan dia ada banyak dia punya organisasi dia ada banyak agensi dia. Contohnya Freemason, Illuminati, the Elite Group, Trilateral Committee, macam-macam lagi. Skull and Bone, banyak macam lagi. Jadi kita lihat ada banyak dia punya kaki tangan. Dia ada banyak dia punya tentera dia. Tetapi satu aja misi dia ialah untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Kerana di akhir daripada kehidupan manusia itu, sebagai tanda berjayanya ni membalas dendam ke atas Adam, ialah dia menyesatkan. Dia nak menunjukkan, dia nak membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa anak Adam ni adalah merupakan suatu yang rosak, yang tidak boleh, tidak berguna dijadikan. Tak payah dijadikan. Adam ni tak payah jadikan. Adam ni tak payah dijadikan. Kenapa? Manusia ni akan rosak. Itu yang dia nak buktikan. Dan kita tahu bahawa segala yang dijadikan oleh Allah itu tentulah ada satu yang kebaikan yang banyak dan besar. Jadi misi utama Al-Masih Dajjal ialah menyesatkan. Jadi kita jangan bayangkan Dajjal ni menakutkan. Sebab Dajjal ni dia tidak akan menakutkan. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan keluar sebagai satu pemimpin kemanusiaan. Dajjal akan keluar sebagai pemimpin kemanusiaan yang disanjung, bukan sekadar orang NGO, orang yang tolong manusia, tolong orang bagi makan, tolong orang dalam kesusahan, bantu. Tetapi dia akan menjadi pemimpin kemanusiaan yang disanjung. Kemudian dia akan menjadi imam, jadi pemimpin agama yang dipercayai, yang disekahi. Dia akan menjadi pemimpin agama yang orang percaya. Dia akan menjadi bukan saja pemimpin agama. Nanti kita bincang sekejap lagi. Dan kemudian pada masa sama juga dia akan menjadi raja.
Dia akan jadi raja. Dia bukan hanya sekadar pemimpin, politician. Dia akan jadi sebagai seorang politician yang bersih, politician yang tak ada skandal. Pada masa yang sama, dia juga akan menjadi seorang raja yang memimpin. Sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Bani Israel ataupun Zionis yang ada pada hari ini, mereka menyatakan mereka sedang menunggu raja mereka, Melek Messiah. Iaitu dikata Raja Al-Masih. Jadi dia akan jadi raja yang dikasihi. Dia akan jadi politician yang bersih. Bukan saja setakat pemimpin agama, pemimpin kemanusiaan, tetapi dia juga akan menjadi idola. Dia akan menjadi seorang yang diminati oleh ramai. Orang ramai minat dia. Handsome-nya lah, hebatnya lah dan sebagainya. Dan kemudian pada masa yang sama, dia akan membawa message yang diterima oleh semua orang. Semua orang tak boleh tolak dia. Siapa yang tolak dia, maka dialah orang jahat. Kenapa? Dia akan membawa message, kita kata keamanan. Dia akan membawa message kesatuan. Dia akan membawa message penyelesaian. Bawa penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia. Dan kemudian pada masa yang sama, dia akan membawa contoh yang terbaik. Dialah seorang doktor yang membawa ubat yang boleh merawat. Dialah seorang pakar makanan yang boleh memberikan penyelesaian makanan. Dialah seorang pakar air yang memberikan penyelesaian kepada kemarau. Dialah pakar keamanan yang boleh mendamaikan negara-negara yang berperang. Boleh mendamaikan pengganas-pengganas. Dia akan menjadi raja yang disanjungi, yang disayangi. Raja yang diminati. Dengan ketokohan dia. Pandai bercakap. Bercakap pandai. Malahan bukan saja bercakap, cakapnya memberi kesan kepada hati. Hati akan terkesan. Jadi, Al-Masih Dajjal, dia bukan datang sebagai seorang yang menakutkan. Seorang yang menyebabkan manusia lari. Tetapi menyebabkan manusia semua tertarik kepada dia. Kenapa dia menjadi manusia yang diminati oleh ramai, tertarik padanya? Tidak ada orang yang ada alasan. Kita tidak ada alasan nak tolak dia. Tidak ada alasan nak tolak dia. Kerana tujuan utamanya bukan menakutkan, tapi tujuan utamanya ialah menyesatkan segala ataupun seluruh manusia dan jin. Dan di sinilah kita lihat bagaimana apakah yang dia nak sesatkan itu. Dia nak sesatkan itulah akidah. Akidah manusia itu sendiri. Akidah umat, terutamanya akidah umat Islam. Apa itu akidah? Akidah itulah simpulan-simpulan, ikatan-ikatan yang ada di dalam hati kita yang berbentuk keyakinan, yang berbentuk pegangan hati kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita pegang, yang menjadi prinsip dasar kehidupan kita, itu akidah. Yang kita ikat dengannya matlamat kita. Yang kita ikat dengannya misi dan visi hidup kita. Yang kita ikat dengan segala perbuatan dan amal kita, itu akidah. Jadi dia datang untuk menyesatkan akidah. Jadi sebab itulah kita lihat di akhir tahun sebelum Dajjal keluar. Maka misi dia sebelum Dajjal keluar, sebelum dia mengaku, sebelum dia keluar. Sekarang ni dia dah ada, dia belum keluar. Sebelum dia keluar, maka pada ketika itu dia akan menyentuh aspek yang paling asas dalam kehidupan manusia, iaitu aspek kehidupan beragama. Maknanya dia akan menyentuh hal ehwal agama. Hal ehwal ekonomi dia dah kontrol, politik dia dah kontrol, hal ehwal pendidikan dia dah kontrol semua. Jadi kita lihat dia akan keluar apabila dia menyentuh tentang agama. Baik, sebab itulah tuan-tuan perempuan rahmati Allah, bila kita sebut tentang menyesatkan, maka sebenarnya bukan hanya sekadar kempen-kempen 1 hari 2 hari, tetapi dia merupakan proses bagaimana mahu mendidik. Bagaimana mahu mendidik, kita kata umat ataupun manusia ini menjadi sesat. Ya, sebab itulah kita nak sebut di sini, apakah tugas utama Al-Masih Dajjal? Dengan misi dia menyesatkan, apakah tugas utama? Tugas utamanya ialah tarbiyah. Tugas utama Dajjal ialah mendidik. Dan pendidikan Al-Masih Dajjal itu ialah untuk mendidik manusia supaya sesat daripada jalan yang lurus. Dia bukan hanya sekadar dakwah ataupun da'yah, hanya sekadar menyeru, tetapi dia mendidik sehingga membentuk pemikiran, membentuk hati, membentuk ibadah dan akhlak manusia menjadi sesat daripada jalan yang benar. Ya, sebab itulah kita lihat sebenarnya misi utama dia menyesatkan tadi,
tetapi jalannya ialah melalui jalan tarbiyah. Tarbiyah syaitaniyah ataupun tarbiyah syaitan. Tarbiyah yang membawa manusia kepada sesat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya sebut tadi, dia akan keluar sebagai pemimpin kemanusiaan. Dia akan keluar sebagai imam yang dipercayai. Dia akan keluar sebagai raja yang dikasihi. Dia akan keluar sebagai politician, ahli politik yang bersih. Dia akan keluar sebagai idola yang diminati. Dia akan keluar membawa mesej keamanan, membawa mesej kesatuan, penyelesaian masalah umat, masalah manusia, masalah dunia. Maka dia akan keluar dalam keadaan yang terbaik sehingga menjadi role model, menjadi contoh kepada seluruh dunia. Ini adalah apa yang akan kita nampak kepada Al-Masih Dajjal. Kita tak nampak dia sebagai seorang yang membunuh orang sini, membunuh orang sini, tak ada. Yang bunuh orang sini, bunuh orang sini, tentera dia. Tentera dia, ya betul. Tangkap ulama-ulama, tangkap para duat, para pendakwah, tangkap orang-orang yang beriman. Itu dia punya tentera dia. Tapi dia sebagai orang yang yang kita kata disanjungi, dihormati, dimuliakan oleh seluruh dunia. Maka proses tarbiyah Dajjal itu sebagai misi utamanya akan melahirkan sekurang-kurangnya 7 jenis manusia. Saya pernah gambarkan pada tuan-tuan, puan-puan pada siri yang sebelum ni. Kita ulang sikit. Antara 7 jenis manusia yang akan lahir daripada proses tarbiyah Al-Masih Dajjal. Iaitu yang pertama sekali, sekularisme. Orang yang ada kepalanya, hatinya itu dengan sekularisme. Iaitu dia ni memisahkan agama. Dia ada agama antara Islam ke Kristian ke sebagainya, tetapi agama itu dipisahkan antara dunia dan akhirat. Sekular. Orang sekular. Sebab itulah kita lihat apabila kerajaan Osmaniyah dijatuhkan pada tahun 1923. Secara resminya pada tahun 1924. Antara apakah yang digantikan Ottoman Empire tadi, kerajaan Osmaniyah tadi, digantikan dengan Republik Turki sekular. Republik Turki yang dasarnya itu sekular. Maknanya sekular ni apa? Kalau bahagian Islam ni, bahagian agama ni, hanya dalam masjid aja. Kopiah boleh pakai dalam masjid je, luar masjid tak boleh. Dalam masjid tak boleh. Tudung boleh pakai dalam masjid je. Boleh pakai kat rumah je, tapi kat luar nak pergi universiti tak boleh pakai tudung. Contoh, nak menutup aurat tak boleh. Sebab apa? Di luar tu moden, dunia. Di dalam masjid itu ialah Islam, kat dalam masjid saja, contoh. Jadi itulah yang kita lihat antara tarbiyah sehingga akhirnya umat Islam biasa dengan sekular. Kita biasa menyatakan, oh dia ni ustaz. Maka kita pun hari ini terkenal. Orang yang ada agama ni orang belajar agama sahaja. Maka orang yang belajar sains tak boleh nak cakap Islam. Orang yang belajar sains pula, orang yang belajar agama pula tak boleh cakap sains. Cakap agama je. Tak boleh cakap guna dengan sistem-sistem pendidikan yang lain. Jadi dipisahkan. Agama-agama, sains-sains. Pisah. Tidak bercantum. Sekarang ni Alhamdulillah kat Malaysia, kat negara kita, ada dah sekolah-sekolah yang integrasi kita panggil. Sekolah mengintegrasikan di antara sains dengan agama. Ada tahfiz sains contohnya. Jadi ini adalah antara usaha-usaha untuk mengalahkan sekular. Yang kedua ialah ateisme. Ateisme ni ialah golongan yang tidak percaya Tuhan. Kita pun tahulah ateis ini orang ateis. Yang ketiga ialah paganisme. Paganisme ni ialah golongan yang percaya kepada khurafat. Mudah percaya kepada khurafat. Iaitu contohnya kalau kita tengok hari ini, kalau tengok orang kampung kita, orang bandar kita pun tahu benda-benda yang sangkut paut dengan khurafat. Khurafat ni percaya kat jin ke, percaya kat kembar buaya, kembar syaitan, percaya. Sebenarnya benda itu adalah merupakan kita kata permainan jin, syaitan. Begitu juga sihir. Orang yang paganisme ni percaya tengok bintang, dia percaya. Tengok bila nak keluar rumah ada kucing hitam lalu depan dia, lintas, dia kata tak baik dah, contoh. Jadi banyak percayaan khurafat, tahyul dan sebagainya. Kemudian percayaan sihir. Orang yang paganisme juga sihir. Jadi ini adalah merupakan tarbiyah dia. Apa contoh tarbiyahnya? Kita tengok dalam kartun-kartun anak-anak kita. Contohnya, kalau kita tengok Doraemon. Doraemon. Tengok Doraemon tu okey, tak ada apa. Tapi rupanya dalam Doraemon tu ada macam-macam khurafat dan tahyul. Dia boleh buka perut dia, keluar macam-macam solution. Macam-macam solution. Jadi Doraemon ini adalah contoh Dajjal. Kemudian antara yang terkenal juga
tarbiyah paganisme ini di kalangan orang muda kita ialah contohnya Harry Potter. Cerita berkenaan dengan tukang sihir Harry Potter. Seorang budak yang dilahirkan sebagai seorang yang ada kuasa. Kalau kita tengok Harry Potter ni, cerita dia, kalau kita kaji betul-betul, ialah berkenaan dengan tukang sihir yang baik lawan tukang sihir yang jahat. White magic dengan black magic. White magic, black magic. Jadi tukang sihir yang baik, tukang sihir yang jahat. Jadi dia dah tentukan, sebenarnya dalam Islam ni, dalam agama asalnya, tukang sihir semua jahat. Semua jahat. Yang nama tukang sihir semua jahat sebab dia menjadi hamba syaitan, hamba iblis. Nak jadi tukang sihir dia mesti menyembah iblis, boleh melakukan satu yang syirik baru dia menjadi tukang sihir. Tapi dalam cerita Harry Potter, ada tukang sihir yang baik, ada tukang sihir yang jahat. Siapa tukang sihir yang baik? Harry Potter dan grup dia. Grup dia. Jadi kita tengok Harry Potter ni, kan, dia seorang anak yang lahir mak bapak mati. Macam cerita Dajjal. Kemudian dekat kepala dia pun ada tanda macam tanda mark of the beast, ataupun kata mark, ada dia punya tanda macam apa dia panggil peti. Kalau kita tahu Dajjal pun ada tanda, kafara, ada tanda. Jadi kita lihat bila kita mengkaji tentang Harry Potter ni contohnya, ceritanya tu menyerupai kisah Al-Masih Dajjal daripada kecil sampai besar. Tapi tak besar sangatlah, sampai remaja lah. Dari kecil sampai remaja. Jadi Harry Potter ni kisah Al-Masih Dajjal. Sebab tu kita lihat buku dia, tulisan Harry Potter ni, buku dia tu laku penerbitannya lebih daripada 500 juta. Seluruh dunia. Lebih daripada 500 juta penerbitan buku Harry Potter. Dan cerita Harry Potter ni menjadi kegemaran, menjadi idola kepada anak-anak muda di sebelah barat, di western. Jadi satu idola. Ramai nak jadi macam Harry Potter, boleh magic, boleh buat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan orang. Menjadi sesuatu yang kita kata kuat, boleh menjadi contoh, menang dan sebagainya. Jadi ciri-ciri tukang sihir yang baik, dipanggil white magic. Ini Harry Potter. Jadi ini sebenarnya dia menggambarkan akan ada satu hari nanti, ada seorang yang namanya Harry Potter juga, ataupun namanya seperti Harry Potter, ataupun namanya Harry, yang akan menjadi seorang yang ada magic, white magic. Dan white magic ini dia ada kaitan dengan sains. Dia bukan penipu, dia bukan guna setan dan sebagainya. Jadi orang nampak dia sebagai satu idola. Jadi Harry Potter itu sendiri adalah merupakan salah satu daripada metodologi tarbiyah yang digunakan untuk mendidik paganisme. Paganisme di kalangan manusia yang ada pada hari ini. Kemudian yang keempat ialah nihilisme. Nihilisme ini ialah satu budaya, satu jenis manusia yang hidupnya hanya berada di alam virtual, alam maya. Dia tidak duduk di alam dunia dan tidak duduk di alam akhirat. So dia duduk di alam maya, di alam online, internet. Jadi apa yang dibuat, dia akan duduk di dalam tu. Dia akan bermain dalam tu. Dia akan hidup di dalam tu. Sehingga kan dia tidak berada di alam realiti, alam dunia. Dan pada masa sama dia tidak ada keyakinan dengan alam akhirat. So dia tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Lebih teruk daripada orang-orang yang digambarkan tadi sebagai sekular. Sekular akhir ada dunia, ada akhirat. Ada juga. Nihilisme ni, dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Nihilisme. Iaitu mereka yang hidup di alam maya. Ini orang yang terpengaruh dengan game. Hari ni, kalau kita tengok pada anak-anak kita, minta maaf, tuan-tuan, puan-puan, cuba tengok anak kita main game tak? Game apa dia main? Sebab ada di kalangan mereka yang betul-betul telah larut dengan game. Bukan sahaja anak-anak, bukan sahaja remaja, tetapi orang tua pun sama. Jadi kalau kita hari ini menjadi game addict, kita telah ketagihan dengan game, tak boleh, mesti main game, maka kita ketahuilah bahawa fikiran kita, hati kita telah diikat dengan sifat-sifat nihilisme. Nihilisme ni apa? Itu sifat-sifat kita tidak pentingkan, tidak meninggalkan dunia, meninggalkan akhirat. Ini adalah benda yang amat bahaya. Inilah merupakan antara golongan manusia yang diproses oleh tarbiyah Dajjal, sehingga apabila Dajjal datang besok, senang dia nak masuk di dalam kehidupan manusia tersebut. Yang kelima ialah liberalisme. Liberal. Kita pun tahu, sebut liberal ni maknanya bebas. Bebas. Tanpa ikatan Quran dan hadis. Tanpa ikatan syariat.
Dia mengambil ideologi barat contohnya ataupun timur contohnya tanpa diikat dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar daripada Islam. Itu maknanya liberal. Jadi ini juga adalah antara tarbiyah yang dilahirkan oleh sistem Al-Masih Dajjal. Dan kemudian itu begitu juga disebut pluralisme. Iaitu apabila seseorang itu telah menyatakan, menggambarkan bahawa agama-agama ini sama sahaja. Semua agama sama. Semua agama ni sumbernya satu, dia kata Tuhan. Sumbernya satu, Tuhan. Tetapi ada banyak versi. Ada versi Islam, ada versi Kristian, ada versi Buddha. Jadi agama ni sebenarnya sama. Nak masuk mana-mana pun tak apa. Ini adalah pluralisme. Dan ini adalah antara, kita kata perkara yang akan saya sentuh sekejap lagi, yang menjadikan ramai orang Islam sesat dan murtad. Pluralisme boleh membawa kepada sesat dan murtad orang Islam tanpa sedar. Dan yang terakhir nak sebut sini, antara apa yang saya sentuh pada malam ini, iaitu golongan-golongan mereka yang telah ditarbiyah oleh Al-Masih Dajjal, ialah golongan hipokritisme ataupun munafik. Golongan-golongan yang munafik. Apa munafik ni? Munafik ni ialah kat luarnya nampak Islam. Pakaiannya, janggutnya, cakapnya nampak Islam. Tetapi pemikirannya, hatinya kafir. Pemikirannya, hatinya kafir. Jadi inilah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Islam akan terpecah dua. Yang pertama, orang mukmin, tidak ada sedikit pun munafik ataupun sifat nifak. Yang kedua, orang-orang yang munafik Islam tapi munafik, yang tidak ada sedikit pun iman di dalam hati dia. Jadi tarbiyah Al-Masih Dajjal di akhir sekali akan melahirkan orang-orang yang bersifat hipokrit, iaitu munafik yang ekstrim. Yang ekstrim maknanya sampai peringkat dia bukan saja munafik pada diri dia, dia akan sampai peringkat melawan dan menentang umat Islam yang mukmin tadi. Ya, sebab itulah di sini kita lihat daripada apa yang digambarkan tadi, maka misi utama Dajjal ialah untuk menyesatkan manusia, menyesatkan umat. Maka apabila menyesatkannya, maka perancangan yang paling penting, perancangan yang paling utama dalam bahagian untuk menyesatkan ini oleh iblis, oleh Dajjal ini, ialah perancangan mereka untuk menguasai jiwa manusia, iaitu agama iman tadi, sehingga akhirnya selepas menguasai agama, mereka akan memaksa menjadi kepimpinan yang memaksa secara total. Dipanggil totalitarian. Maknanya sebelum Dajjal menjadikan dunia ini hamba dia, sepenuhnya hamba dia, maka dia akan pastikan agama dunia adalah agama Al-Masih Dajjal. Jadi maknanya, penubuhan one world religion, agama dunia yang satu, dipanggil unity religion, maka penubuhan itu setelah tertubuhnya the unity of religion, maka selepas tertubuhnya itu, maka Dajjal akan keluar dalam masa yang terlalu dekat, kerana dia akan memimpin kesatuan agama-agama seluruh dunia. Dan apabila dia telah memimpin kesatuan agama-agama seluruh dunia atas nama peace and keamanan, dan atas nama kasih sayang, love, and unity tadi, love, maka ketika itulah dia akan keluar. Dan selepas dia memimpin and love dan peace tadi, maka lepas itu barulah dia akan melaksanakan perancangan dia yang terakhir, iaitu kepimpinan dictatorship yang mutlak, iaitu totalitarian, iaitu memimpin manusia secara mutlak. Siapa yang bersama dia, maka dipanggil sebagai sekutu dia, kawan dia. Siapa yang tidak bersama dia, maka dipanggil sebagai musuh. Dipanggil sebagai musuh. Jadi inilah kita lihat, apabila dia keluar dalam keadaan begitu, maka pada masa itu bermakna umat Islam, umat yang beriman tadi, orang yang beriman tadi akan berada dalam keadaan kesusahan. Maka apakah yang dirancang kita sebut tadi? Sekarang ini tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada status terkini berkenaan dengan gabungan agama-agama seluruh dunia ini, maka mereka pun telah pun bermula pemimpin agama seluruh dunia
mengikut region. Region masing-masing. Contohnya kalau kita Asia Tenggara, Asia Pasifik contohnya, ataupun region Eropah, ataupun region Middle East dan sebagainya, maka kita tengok telah ada wakil-wakil agama daripada seluruh dunia telah menandatangani satu perjanjian, dan perjanjian itu dipanggil sebagai the Unity of Religion Agreement. And the Unity of Religion Agreement maknanya perjanjian kesatuan agama-agama. Perjanjian kesatuan ataupun penyatuan agama-agama. The Unity of Religion and Agreement. Dan apakah makna the Unity of Religion Agreement ini? Maknanya ialah, dikata sini, pun disebut dalam pengumuman, dikata apa? Groundbreaking promise and of religion to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. Apakah maksud the Unity of Religion Agreement ini? Ialah dikata groundbreaking promise. Asas-asas janji yang membuka, yang terbuka di antara agama-agama untuk bersatu unconditionally, maknanya tanpa ada sekatan, tanpa ada batasan. Kesatuan, penyatuan itu di antara agama-agama untuk bersatu tadi tanpa ada batasan, unconditionally and without discrimination, tanpa melibatkan apa-apa diskriminasi, untuk mencapai true peace dan keamanan yang sejati. Jadi apa yang digambarkan di sini, perjanjian ini telah pun ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan agama, wakil-wakil agama daripada region-region yang ada. Contohnya saya sebut tadi Asia Tenggara, Asia Pasifik, peringkat Eropah, peringkat Amerika, peringkat kita kata Afrika dan sebagainya. Mereka telah membuat satu perjanjian secara tidak ada batasan, unconditionally, tidak ada kondisi, terms and condition apa-apa. Maknanya open untuk melahirkan atau mencapai keamanan sebenar. Jadi gabungan agama-agama ini telah pun mula berjalan, yang mana dia akan menggabungkan convergence of New Age mysticism, pantheism, atheism, menggabungkan antara agama-agama yang berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan pagan, berkaitan dengan atheist, agama orang yang tak ada agama, berkaitan dengan orang-orang agama yang menyembah alam sekitar, komunisme, sosialisme, agama-agama yang komunis ataupun sosialis, agama Luciferian yang menyembah iblis, agama-agama yang murtad keluar daripada Kristian, agama-agama Kristian, Islam. Jadi semua agama, maknanya agama orang yang percaya agama yang bersifat Tuhan banyak, dengan orang yang percaya agama yang bersifat Tuhannya satu, esa, dengan agama yang tak percaya Tuhan. Semua gabung belaka. Semua gabung. Jadi dikata the new phase ini, agama baru ini, ataupun kita kata keimanan baru ini, apa yang kita nampak sebenarnya adalah sedikit daripada apa yang kita tahu, apa yang kita nampak sedikit daripada apa yang sebenar. Jadi kita nampak gabungan ini nampak macam nak peace, untuk kita kata untuk love, untuk kita kasih sayang, bersatu padu, tak mau bergaduh-gaduh. Itu yang kita nampak. Tetapi yang kita tak nampak di belakangnya itu lebih banyak deception dengan jalan-jalan penipuan. Jadi pada tahun 2019, yang mengetuainya ialah Pope Francis. Pope France ataupun Pope Francis merupakan pimpinan Katolik yang paling utama sekali, paling tinggi sekali. Telah mengumumkan dalam videonya pada tahun 2019 tentang bagaimana dia akan mengadakan perjanjian, dipanggil tadi itu Unity of Religion Agreement. Unity of Religion Agreement. Dia kata dia akan bajak semua sekali untuk menandatangani ini. Termasuklah
mereka yang tidak percaya Tuhan, pantheism contohnya. Pantheism ni maknanya contohnya orang yang percaya kepada Tuhan ini daripada alam semesta ni. Menganggapkan alam semesta ni sebagai Tuhan. Macam itu. Maknanya sama ada dia percaya Allah sebagai Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Semua akan dimasukkan di dalam dipanggil Global Pact, perjanjian peringkat antarabangsa, peringkat global. Dan dia telah bermula pada 4 Februari 2019. 4 Februari 2019. Dia bermula secara rasmi di Abu Dhabi, di UAE. Pada masa itu ada 700 perwakilan daripada Islam, Kristian, Yahudi, Judaism dan agama-agama lain telah berkumpul di Abu Dhabi, di UAE untuk menyaksikan perjanjian pertama secara besar-besaran antara dua agama yang paling besar di dunia ini, iaitu agama Kristian, Katolik dan juga agama Islam. Maka pada masa itu Pop Perancis merupakan wakil kepada Kristian, Katolik antarabangsa, agama yang terbesar Kristian, dan juga agama terbesar satu lagi ialah Al-Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. Dan orang yang mewakili Sunni itu ialah Ahmad Al-Tayyib yang merupakan imam besar kepada Al-Azhar. Imam besar Al-Azhar. Dia dah sign dah dengan Pop Perancis. Jadi kita lihat di sini, pada tahun 2019 itu, mereka telah tanda tangan bersetuju dengan satu perjanjian bahawa kita kena bersatu. Kita kena duduk di bawah kesatuan, iaitu kesatuan agama-agama tadi, tanpa ada syarat-syarat, ada batasan. Yang penting, peace. Peace. Yang penting itu adalah keamanan. Apa kata Pop Perancis pada hari tersebut? Ucapan dia. Saya ambil petikan. Maka berkata Pop Perancis kata apa? There is no alternative. Tidak ada pilihan. We either build the future together, sama ada kita membina masa depan bersama, ataupun there will not be a future, ataupun kita tidak ada masa depan. Dia bagi kata putuslah. Sama ada kita bersama dan membina masa depan bersama, atau kita tidak akan ada masa depan. Hancur semua. Dia kata religion in particular, agama secara khususnya, cannot renounce the urgent task of building bridges between people and culture. Agama secara khusus tidak boleh menafikan kepentingan dan tanggungjawab dan tugas untuk membina jambatan di antara manusia dan budaya. The time has come, and masa telah pun. Religion should more actively exert themselves, di mana agama mestilah secara aktif berusaha mengeluarkan diri dia with courage, dengan keberanian, and audacity, and without pretense, dengan cara terbuka, dengan cara yang tidak ada kepura-puraan, to help family deepen the capacity of reconciliation, untuk membantu kekeluargaan dalam kemanusiaan ini secara mendalam, untuk menyatukan mereka, the vision of hope, dengan matlamat, visi dan harapan, dan untuk mencapai concrete path of peace, untuk mencapai satu jalan yang konkret kepada keamanan. Ya, sinilah kita melihat pada 4 hari bulan Februari 2019 telah pun dijalankan satu perjanjian. Perjanjian ini menyatakan bahawa Islam dengan Kristian akan bersama. Bersama tu tak apa. Dari sudut kita kata bersama dari peace dan love tadi tu, secara umum nampak luar tu okey, tak ada masalah. Tapi menjadi masalah apa? Menjadi masalah apabila kita mengiktiraf. Sebab itulah dia punya tujuan dia. Akhirnya agama-agama ni akan diiktiraf. Dia akan menjadi tema. Apa tema dia? Di akhir tema dia apa? Sekarang ni temanya ialah unity. Temanya ialah peace and love. Peace and love. Itu tema sekarang untuk permulaan. Lepas daripada beberapa ketika, maka dia akan kata semua agama ni sama. Semua agama ni ada kebenaran.
Kan? Dalam Islam ada kebenaran. Dalam Kristian pun ada kebenaran. Dalam Yahudi ada kebenaran. Dalam Buddha ada kebenaran. Dalam Hindu ada kebenaran. Semua agama ada kebenaran. Maka mungkin yang ini banyak, yang ini sikit, yang ini sama rata, yang ini sebagainya. Jadi, tapi ada kebenaran. Masing-masing ada kebenaran. Maka apabila ada kebenaran, maka sebenarnya apa yang paling penting ialah kebenaran, the truth. Maka tema dia apa? Tema dia lepas daripada ini ialah there is no religion. There is no religion higher than the truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran, the truth. Maka di sinilah kita tengok, pada masa itu Islam dah jadi sama dengan Kristian, jadi sama semua sekali. Jadi kalau anak kita kata, ayah saya rasa saya nak masuk Kristian, Kristian pun agama juga, Islam pun agama juga, sama. There is no religion higher than the truth. Kalau kita nak translate dalam bahasa kita, tidak ada agama lebih tinggi daripada kebenaran, the truth. Maka kita orang Islam kata apa? Betul lah, the truth. Kita ni the truth lah. Kita kata macam itu. Tetapi orang Hindu pun cakap, kami the truth. Kami the truth, kami pun kebenaran juga. Maka pada ketika itulah akan berlaku satu perkara disebut pluralisme, iaitu mana masyarakat mukmin, masyarakat Islam dipaksa menerima kebenaran yang ada pada agama lain. Kebenaran yang ada pada agama lain. Contoh, kalau kita kata bila sampai satu waktu, contohnya berlaku COVID-19. Maka pihak sekolah pun panggil untuk kita nak berdoa. Buat sembahyang hajat, buat doa. Maka pada ketika itulah gabungan agama-agama ini akan duduk kat depan. Kemudian yang imam dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menarik balak bencana. Menghabiskan bencana COVID-19 ni contoh. Maka semua orang amin. Kemudian selepas tu pula orang Kristian pula, padri pula kata, oh God, oh Jesus, please help us. Maka dia pun doa untuk Tuhan dia, God, Jesus dan sebagainya. Maka yang lain pun semua amin. Lepas tu orang Hindu pula, wahai Krama, Krishna, wahai Tuhan-Tuhan yang ada. Dia Tuhan dia ada banyak. Tuhan gajah lah, Tuhan apalah. Jadi orang Islam pun amin. Maka apa berlaku pada ketika itu? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka ketika itu tercabutlah iman, keluarlah Islam bagi mereka yang Islam. Kenapa? Kerana pada masa itu bila dia berdoa untuk Tuhan yang lain, berdoa untuk Tuhan yang lain, bila dia kata Tuhan ni, bila kita ni berdoa pada Allah, mentauhidkan Allah, tiba-tiba hari tersebut kita doa atas nama Jesus pula, maka kita mengiktiraf Jesus sebagai Tuhan. Kita mengiktiraf Rama, Krishna, Hindu sebagai Tuhan. Kita mengiktiraf Tuhan-Tuhan yang lain. Maka wa'iyazbillah min zalik. Maka keluar Islam. Murtadlah orang-orang yang mengakui Tuhan-Tuhan lain sebagai kuasa yang boleh memakbulkan doa. Ini bahayanya. Bagaimana kita kata peristiwa-peristiwa menggabung-gabungan ini. Pada peringkat awal tak ada. Peringkat awal supaya apa? Supaya kita tak bergaduh. Betul lah. Kita tak nak bergaduh. Memang kita tak bergaduh pun. Siapa ada bergaduh? Bergaduh tak ada. Saya ada dia punya fakta-fakta dia tuan-tuan. Memang ada. Masjid diletupkan, diruntuhkan, gereja diletupkan, kita kata sinagog diletupkan, kuil diletupkan. Jadi ada peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi yang pertama, peristiwa itu terpencil. Maknanya bukan sepanjang seluruh dunia masjid meletup. Bukan. Bukan seluruh dunia gereja meletup. Tak ada. Hanya peristiwa terpencil. Kemudian yang kedua, peristiwa itu juga peristiwa yang kita ragui kesahihannya. Kita dapati ada perancangan-perancangan untuk melaga-lagakan umat-umat yang beragama ini. Jadi asalnya umat agama ini tak bergaduh. Tak ada bergaduh. Kita tak ada pernah nak fikir nak letupkan gereja. Tak pernah terfikir nak letupkan kuil. Tak pernah. Kita hidup aman damai contohnya. Tetapi kita lihat hari ini, seolah-olahnya kita berperang dengan ini. Terpaksa buat satu perjanjian damai. Dan apakah akibat daripada perjanjian itu? Maka berlakulah liberalisme, liberal, bebas. Maka anak-anak kata, sama je agama ni ayah, sama je agama ni umi. Kenapa? Semua Tuhan yang satu. Sama je. Jadi saya nak masuk Hindu ke, masuk Buddha, sama, tak ada masalah. Islam ni susah, nak kena puasa, nak kena pergi haji, nak kena zakat, nak kena sembahyang. Susah Islam ni. Kalau agama Kristian, sembahyangnya seminggu sekali. Kalau tak sembahyang pun tak apa.
Agama Kristian kalau sembahyang, kalau buat dosa boleh mengaku, confess saja. Mengaku je dengan padri, padri kata, "Oh my son, you are forgiven." Ampun dah, boleh buat pula. Dapat keampunan daripada padri, lepas tu besok keluar, buat lagi, minta ampun lagi. Bunuh orang lagi, minta ampun lagi. Kristian senang. Contoh. Jadi anak-anak kita dah mula kata, sebab nampak agama ni sama rata. Sedangkan dalam Islam, ad-din, inna dina indallah al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Hanya agama itu hanya pada sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu. Maka siapa yang ambil agama selain daripada Islam, Allah tak akan sekali-kali terima. Jadi kita lihat di sini, Allah gambarkan kita tak boleh mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Jadi ada orang tanya pula, bukankah agama tu ada kebenaran juga? Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sebenarnya agama-agama selain daripada Islam tidak ada kebenaran. Kalau apa namanya kita kata, contohnya orang-orang yang membuat perbandingan agama mengatakan agama Kristian ada kebenaran, agama ni ada kebenaran, agama Islam ada kebenaran. Pada pandangan saya tuan-tuan, kalau kita kaji sungguh-sungguh, agama lain tidak ada kebenaran. Agama lain mungkin ada kebaikan. Kebaikan contoh apa? Contohnya agama lain menghalang daripada berzina, menghalang daripada mencuri, menghalang bunuh orang. Contohnya Kristian, dalam ajaran Kristian ada melarangan minum arak. Ada larangan bunuh orang, mencuri. Tak boleh dalam Kristian. Itu bukannya kebenaran. Itu hanyalah kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang dibuat. Tetapi bukan al-haq, bukan kebenaran. Ada bukan al-khair, benda yang baik. Tapi bukan kebenaran. Kenapa saya kata itu? Kerana kebenaran mesti wajib diikat dengan tauhid, diikat dengan al-iman. Apabila kita membuat, kita tidak meninggal, kita tidak minum arak. Kita tidak minum arak sebab kerana iman kita kepada Allah, kerana mentauhidkan Allah. Tak sama dengan seorang Kristian yang tidak minum arak, tapi dia buat kerana Jesus. Ataupun dia buat kerana kesihatan. Bukan kerana Allah, tak sama. Maka di situ tidak ada kebenaran, al-haq tidak ada. Dalam agama lain tidak ada al-haq, tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah mungkin kebaikan-kebaikan. Kenapa kita kata sebut kebaikan? Kerana ajaran dia suka tolong orang, suruh jangan mencuri, suruh sembahyang, contohnya. Ya, kebaikan lah, baik, benda yang baik. Benda yang baik. Tetapi bukan al-haq. Al-haq ialah min rabbik, sesuatu yang datang daripada Tuhan. Dan daripada Allah ini, hanya satu saja. Bermula dengan kalimah la ilaha illallah. Bermula dengan kalimah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya kita mentauhidkan Allah. Apabila satu amal tidak mentauhidkan Allah, maka amal itu bukan al-haq, amal itu batil. Amal itu batil, amal itu sesat. Maka tidak boleh kita kata agama lain ada kebenaran, tak boleh. Walaupun ada kebaikan pada agama tersebut. Sebab kebaikan tidak berasaskan mentauhidkan Allah, tidak berasaskan akidah yang benar. Maka kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah bermaksud kita nak memaksa orang lain supaya ikut kita. Kita tak boleh paksa. Dalam Islam sebut, la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa dalam agama. Memang kita tak akan paksa dan kita tak pernah paksa pun. Tetapi soal mereka mengagung-agungkan, kita kata setiap agama ada kebenaran itu, maka setiap agama itu sama. Contohnya dalam Islam ada sains. Dalam Buddha pun ada sains contohnya. Jadi kita kata, sama agama ada sains. Ini dipanggil interface dialog. Interface dialog. Jadi interface dialog ini adalah jarum-jarum. Jarum-jarum kepada kesatuan agama-agama. Yang benar bukan interface dialog. Tetapi yang benar mencari kebenaran. Bagaimana contoh yang dilakukan oleh Zakir Naik. Bagaimana dia buktikan, Islam begini, Kristian begini, Hindu begini. Jadi yang ini benar. Yang ni dua ni adalah corrupted version of kebenaran. Bukan kebenaran. Mungkin kebaikan. Tapi it's not the truth. Bukan kebenaran. Tetapi apa yang akan dibawa oleh tarbiyah Al-Masih Dajjal tadi, tarbiyah Al-Masih Dajjal, maka dia akan menggabungkan agama-agama. Dia akan menggabungkan agama-agama sehingga akhirnya dia kata apa? Tema sekarang ni, love and peace. Ataupun peace and love. Tema sekarang. Bersatu, marilah kita bersatu agama-agama atas dasar
and peace, rasa keamanan supaya tak bergaduh. Dan juga atas dasar love, berkasih sayang, supaya kita boleh bersatu, hidup harmoni. Itu tema nombor 1. Kemudian apabila telah mula bergabung memberi kekuatan, maka tema dia akan jadi there is no religion. There is no religion higher than the truth. Tidak akan ada satu agama yang lebih tinggi daripada kebenaran al-haq. Kalau kita betul lah. Tapi sebenarnya, apakah maksud al-haq ataupun the truth yang dimasukkan dalam gabungan agama-agama tadi? Luciferian, iaitu menyembah iblis. Di akhir, tema kepada penyatuan agama-agama ini ialah menuju kepada kebenaran. Yang digambarkan kebenaran itu ialah Lucifer, iaitu kita kena menyembah iblis atau menyembah Al-Masih Dajjal. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa Al-Masih Dajjal ini dia akan sampai peringkat mengaku sebagai Tuhan. Dia akan sampai peringkat mengaku sebagai Tuhan. Mana tak Tuhannya, dia kata, aku boleh hidupkan orang yang mati. Orang sakit boleh sembuhkan. Orang mati boleh hidupkan. Orang lapar boleh bawa makanan. Tempat kemarau boleh turunkan hujan. Tempat yang kering kontang boleh tumbuh tumbuhan, pokok boleh tumbuh. Jadi kita lihat di sini, tindakan-tindakan itu seolah-olahnya sebagai tindakan Tuhan. Maka dia akan mengaku Tuhan. Ketika itulah tema yang kedua dalam gabungan agama-agama ini, dia akan kata apa? There is no religion. Tidak ada agama higher, tinggi daripada the truth, daripada kebenaran. Siapa kebenaran? Dialah kebenarannya, iaitu menyembah iblis atau menyembah Al-Masih Dajjal. Maka agama yang ada dalam gabungan itu, pada masa itu, mesti patuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat kepada the truth. The truth itu adalah Al-Masih Dajjal. Inilah misi utama Al-Masih Dajjal. Menyesatkan manusia dengan cara yang paling halus. Maka pada ketika itu, orang Islam akan mempertahankan gabungan agama-agama. Mempertahankan gabungan agama-agama. Iaitu menyamaratakan, mensetarakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Maka siapa-siapa yang menyatakan bahawa agama Islam sama dengan agama lain, maka keluarlah dia daripada Islam. Siapa yang kata? Yang pertama kita mengatakan ialah apabila Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna din na'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama, kehidupan di sisi Allah hanyalah Islam. Allah sebut dalam Quran. Kemudian Allah gambar lagi, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu ila akhir ayat. Dan siapa-siapa yang ambil agama lain sama macam agama Islam ataupun ambil agama lain selain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyatakan kepada kita, sesungguhnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka siapa-siapa yang menyamakan agama-agama lain dengan Islam, maka keluarlah dia daripada Islam. Keluarlah dia daripada Islam. Sebab itu Allah gambar secara jelas dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Nampak? Allah menggunakan perkataan al-haq. Jangan kamu campur adukkan al-haq, kebenaran, dan kebatilan, kesesatan. Jangan campur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Yang benar, kebenaran dengan kebatilan, kesesatan. Dan sebut kat sini tuan-tuan, apa maksud kebenaran? Al-haq hanyalah al-Islam. Al-Islam saja al-haq. Ghairal Islam, selain daripada Islam. Selain daripada Islam, al-batil. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Al-Islam wa ghairal Islam. Islam dan selain Islam. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, tarbiyah Al-Masih Dajjal nak membawa, mencairkan akidah, pemikiran, kefahaman dan pegangan umat supaya boleh menerima agama-agama lain. Dengan berlakunya apa yang digambar tadi, the unity of religion agreement. The unity of religion agreement, iaitu perjanjian penyatuan agama-agama seluruh dunia yang akan membentuk satu gabungan. Maka dia telah 19, 4 hari bulan Februari, ada tanda tangan di antara Pop Perancis. Merupakan
imam paling besar sekali kepada Katolik dan juga imam besar kepada Islam, Ahmad Al-Tayyib, iaitu imam besar Al-Azhar. Maka dia telah menandatangani, dan pada tahun yang sama, kita tengok dia punya perjalanan. Pada tahun yang sama, 26 hingga 28 September 2019, maka telah berlaku di Israel ataupun di Palestin, di kawasan jajahan Israel, Conference All Religion. Satu perjumpaan seluruh agama dengan 70 nation dan 70 negara. Dan dalam conference itu, mereka menandatangani Ahli Sunnah wal Jamaah, wakil orang Islam kita, telah tanda tangan untuk bersetuju mendirikan the New Age Religion, satu agama baru, iaitu gabungan agama-agama ni akan menjadi agama baru. Gabungan agama-agama tadi yang akan menggantikan United Nation. Dia akan menggantikan United Nation, iaitu dengan mendirikan, dipanggil Third Temple, rumah ibadah kepada seluruh agama-agama. Ini telah berjalan pada tahun 2019, bulan November, 26 hingga 28 hari bulan. The New Age Religion ini adalah merupakan gabungan agama-agama. Ya, sebab itulah tuan-tuan, inilah strategi yang akan digunakan oleh Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal akan menggunakan strategi ini, dan apabila kita telah melihat gabungan agama-agama ini menjadi polisi kepada seluruh dunia, negara-negara bersetuju untuk menjadikan gabungan agama-agama ini sebagai polisi mereka, maka pada ketika itu, sedarlah, tidak lama lepas itu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin tak sampai setahun, akan keluarlah raja kepada segala raja, iaitu Al-Masih Dajjal. Raja kepada segala kejahatan. Akan keluarlah pemimpin. Dan tuan-tuan, kita jangkakan tidak terlalu lama, tak lama dah. Dan apabila dia keluar, dia akan memimpin dunia ini, menyelesaikan masalah-masalah dunia, menyelesaikan masalah COVID-19, menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah keamanan, peperangan. Mungkin akan berlaku peperangan di kawasan South Asia Pasifik. Kawasan kita ni, Laut Cina Selatan, mungkin berlaku peperangan. Dia akan datang menyelesaikan masalah peperangan, dia akan menyelesaikan masalah makanan, dia akan menyelesaikan masalah air, dia akan menyelesaikan masalah ubat-ubatan, COVID, virus dan sebagainya. Dia akan menyelesaikan masalah kemanusiaan dan segala masalah-masalah yang dihadapi dunia, termasuklah masalah green, apa nama green ni? Masalah apa namanya ni, alam sekitar. Masalah alam sekitar. Sustainability, itu semua perancangan-perancangan dia. Baik, nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah, maka misi utama Al-Masih Dajjal ialah untuk menyesatkan akidah umat manusia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, apakah sunnah yang menjadi solusi yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh menyelamatkan kita daripada tarbiyah yang dilakukan oleh Al-Masih Dajjal dan tenteranya ini, ialah kita kena kembali semula kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kembali semula kepada bagaimana sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena kembali. Kenapa apa? Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Dalam satu strategi yang disebut kat sini. Mereka mentarbiah umat dengan menggunakan seluruh wasail, seluruh jalan-jalan. Antaranya yang mereka gunakan ialah menggunakan internet. Antara contoh internet. Dan sekarang ini contohnya kita tidak perlu keluar daripada rumah. Dekat rumah pun, dekat dalam bilik pun, orang masuk ni dalam tandas pun boleh tengok. Dalam tandas pun boleh tengok. Maka kita akan dapat akses dengan handphone kita, dengan komputer kita. Segala-galanya kita boleh akses melalui internet. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang berlaku di TV telah pun mula shutdown. TV dah mula shutdown. Dia akan pergi kepada internet. Advanced Internet Broadcasting. Ini
strategi dia. Advanced Internet Broadcasting. Maka TV akan habis. Tak lama lagi TV orang tak tengok dah. Video-video semua ada. Akan transfer ke dalam internet. Jadi, internet akan menjadi salah satu jalan yang terakhir untuk dia menyebarkan tarbiyah dia. Sebab apa saya kata tarbiyah? Kerana tujuan tarbiyah ialah untuk menyentuh hati. Ala fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhat jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbun. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada tubuh badan manusia ada seketul daging yang kalau baik, baik semua. Kalau rosak, rosak semua. Itulah hati. Maka disebutkan sini, Allah gambarkan dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam hadis kata apa? Kalau baik, baik semua. Kalau rosak, rosak semua. Itulah hati. Kalau dalam Quran kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri seseorang itu sehinggalah dia mengubah apa yang ada di dalam hati dia. Baik. Jadi kita tengok internet, TV contohnya, media yang ada sekarang ini, dia bukan hanya menyampaikan maklumat yang bersifat conscious mind, bersifat otak sedar. Tetapi dia menyampaikan yang lebih banyak ialah subconscious mind. Sesuatu yang bersifat minda bawah sedar. Seperti yang ada di dalam hati kita, dalam pegangan kita. Dan sebab itulah, kita qiyamul lail, kita puasa, kita baca Quran, kita solat, kita dengar ceramah, kita berzikir, banyak kita buat tu. Banyak-banyak kita buat, kesan dia tu memerlukan banyak lama masanya, sama dengan mungkin 5 minit, 10 minit, 1 jam, tontonan dalam internet. Kenapa? Kerana bila kita menonton internet, dia akan pergi ke conscious mind kita, otak sedar kita, dan otak minda di bawah sedar. Minda di bawah sedar inilah yang membentuk pegangan, perasaan kita, rasa hati kita, apa yang ada dalam iman kita, pegangan kita. Jadi sebab itulah dakwah dia bukan hanya sekadar dakwah ataupun da'iyah tadi, tetapi dia membentuk, mentarbiah. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, suasana yang dibentuk bukan hanya melalui internet yang boleh masuk ke dalam hati kita, tetapi juga dia boleh menguasai suasana luar yang ada, suasana kharijiyah yang ada di luar. Dan di sinilah kita melihat apabila berlaku semua kita kata serangan-serangan itu dari sudut yang sedar ataupun yang minda bawah sedar dan juga dalam keadaan yang mengelilingi kita suasana tadi, menyebabkan seluruh dunia manusia yang tidak duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berada dalam keadaan yang sukar untuk kembali patah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini ramai yang sesat, ramai yang jauh daripada Islam, jauh daripada Al-Quran, termasuk diri kita. Kerana kita telah diduduk dalam sistem tarbiyah yang telah dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah SWT, esok kita akan sambung, bukan esok, hari Jumaat, insya-Allah hari Jumaat, kita akan sambung tajuk berkenaan madrasah tarbiyah, tapi bukan dalam konteks madrasah yang biasa. Kita akan bincang tentang bagaimana solusi sunnah Rasulullah tarbiyah tadi untuk menjadi sebagai senjata melawan kepada serangan Al-Masih Dajjal yang misinya menyesatkan tadi, dan senjata untuk perjuangan dan mempertahankan diri kita, keluarga kita untuk akhir zaman. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada hari Jumaat nanti, insya-Allah doakan supaya semua diberikan Allah satu tajuk yang penting, bagaimana sunnah Rasul untuk menjadi senjata sebagai pertahanan diri kita dan juga sebagai perjuangan untuk kita insya-Allah menang. Kalau sunnah yang nombor 3 yang sebelum ini, minggu lepas, kita berbincang tentang bagaimana mencintai Allah. Sunnah mencintai Allah, itu sunnah dakwah. Dakwah yang maknanya apa? Kita mengajak manusia mengenali Allah, berhubung dengan Allah, mencintai Allah, menuju kepada Allah. Itu ad-dakwah. Maka sunnah ad-dakwah ini membina kesayangan, cinta. Kemuncak kepada dakwah, cinta kepada Allah. Kemuncak kepada dakwah, kita cinta pada Allah. Kita kenal Allah, kita sayang Allah. Itu kemuncak pada dakwah, cinta. Al-hub ilallah. Itu sunnah yang lepas. Jadi al-hub ilallah ini penting untuk kita proses cinta kepada Allah supaya kita jangan keluar Islam. Jangan murtad keluar daripada Islam. Ya zubillah min zalik. Yang ini sunnah. Sebab dakwah yang dilakukan, da'iyah yang dilakukan oleh Al-Masih Dajjal cukup kuat.
kita kena melakukan dakwah. Baik, pada besok, lusa, hari Jumaat insya-Allah, pada kuliah yang seterusnya kita akan bincang bagaimana kita nak menang sunnah yang akan memimpin kita untuk berjuang, istiqamah, dan kemudian kita menang. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, saya telah pun menyatakan kepada tuan-tuan apa misi utama kepada Al-Masih Dajjal. Maka tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah membuka kepada kita sedikit sebanyak satu bentuk kepastian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita nampaklah tipu daya dia. Dia akan keluar tak lama lagi tuan-tuan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita sambung pada bahagian yang kedua, melihat kepada apa dia sunnah selamat solusi kepada kita kata tarbiyah Dajjal ini, kepada bagaimana Dajjal guna untuk mempengaruhi diri kita. Salah satu yang saya besar-besarkan pada hari ini, saya tekankan pada hari ini ialah berkenaan gabungan agama-agama tadi. Yang akan menipu, menyebabkan orang Islam pecah dua. Satu beriman, satu munafik. InsyaAllah, aku li qali hadza astaghfirullahalazim. Itulah sikit sebanyak tuan-tuan apa yang saya boleh sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Jumaat malam, insyaAllah. Kita akan sambung untuk menceritakan solusi sunnah kepada apa yang kita bincangkan tentang sistem Al-Masih Dajjal. Dan tuan-tuan, saya sebut kat sini, sebenarnya dah terlalu dekat untuk Dajjal keluar. Dah terlalu dekat. Maka hendaklah kita bersiap sedia. Bersiap sedia dengan iman kita, bersiap sedia dengan amalan kita, bersiap sedia dengan jamaah kita, sahabat-sahabat kita, supaya kita ada kekuatan hidup bersama-sama dengan ukhuwah lillah fillah, ukhuwah taifah mansurah yang kita sebut pada siri-siri yang lepas, insya-Allah. Mari sama-sama kita membaca doa Arabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kita akan jumpa hari Jumaat nanti, lusa insyaAllah. Dan minta tolong viralkan pada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan semua akan dapat ganjaran lah daripada apa yang kita lakukan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.